Ah, boleh respon dalam Zoom ni. Saya tak dengar tak suara. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang hadir, semoga dirahmati Allah. Lebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya, inayahnya dan izin daripadanya pada pagi ini dapat kita sama-sama hadir untuk menyambung bahasan kita menggunakan buku Tadabbur 6 siri. Tadabbur 6 siri. Jadi kalau ikutkan ni satu modul yang lanjut. Jadi ada satu lagi, satu siri saja. Tapi itu ringkas lagi. Itu semua Fatihah dalam tu dalam bentuk soalan-soalan mudah ajalah. Itu buku yang ringkas. Ini pipih lagi. Jadi ini yang lebih padat dengan 6 siri ni. Jadi kita kupas satu persatu. Bermula daripada tajuk yang buku yang pertama kita dah habis iaitu buku siri yang pertama yang mengupas tentang maksud Quran ni kitab yang mudah yang memperincikan tentang surah Al-Fatihah dalam buku pertama. Jadi buku yang kedua tentang dia kata apa? Mengenali tipu daya musuh. Yang mana tema ayatnya adalah isti'azah. Isti'azah. Apa itu kalimat isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba kita terjemahkan isti'azah. A'udzu apa? Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani ar-rajim. Yang terkutuk boleh yang direjam atau yang terkutuk. Baik. Jadi kalimah isti'azah yang kita dah maklum adalah diucapkan sebelum kita baca Quran. Itu antaranya. Antara perintah Allah dalam Al-Quran berdasarkan surah 16 ayat yang ke-98. Apa ayat dia? Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Jadi ini perintah Allah. Jadi hukumnya adalah apa ni? Wajib ke? Sunat lah. Sunat. Jadi lafaz isti'azah ni ada pelbagai Ada pelbagai dalam hadis dan juga dalam ayat-ayat yang lain dalam Quran ni. Baik. Jadi dalam isti'azah ni bila kita nak tadabbur, kita dah bahagikan dia beberapa bahagian. Pertama, a'udzubillah, a'udzu. Iaitu kenapakah aku ni perlu memohon perlindungan. Jadi kupasan tentang aku kita boleh baca muka surat yang sebelum ni. Ada sifat 5 kelemahan manusia ni yang menjadikan mereka memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi hari ni kita akan pergi kepada muka surat yang seterusnya, tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Muka surat berapa tu? Dalam buku? 8 Okey. Tajuk yang akan kita bincang insya-Allah.
Jadi tipu daya iblis. Iblis ni apa? Soalan pertama dulu. Siapa iblis? Iblis ni syaitan ke apa? Iblis ni kaum apa? Bangsa apa iblis? Bangsa syaitan ke? Bangsa jin ke? Bangsa malaikat? Ha? Bangsa syaitan. Nak kan dah khilaf kan banyak ni. Sebab tu kena tanya soalan, nanti tak jelas kan. Jawapan mana yang paling padu sekali, yang paling tepat? Iblis ni bangsa jin ke? Bangsa malaikat ke? Bangsa syaitan? Jin. Siapa kata bangsa syaitan? Ada dalil? Cikgu ni macam syaitan. Bangsa malaikat? Malaikat. Puan Husna, Uda, malaikat. Okey. Siapa jin? Oi, ramai jin. Okey. Okey, yang cakap jin tu ada dalil tak? Yang kita cakap syaitan tadi, dalil dia apa? Surah Kahfi ayat 50. Hari kita tengok. Betul ke dalil tu? Taklah, kita bila nak kata benda gaib kan, jadi kita mesti ada pemberitaan. Sebab kita tak boleh pasti ni. Betul ke iblis bangsa jin? Menurut dakwaan siapa? Puan Aisyah. Jadi dibagi dalil surah 18 ayat 50. Jom kita tengok. Jom kita baca ayat ni. Okay, dalil dia surah 18 ayat 50. Kata pendapat yang mengatakan iblis ni daripada jin. Okey, nampak? Betul lah tu. Ada dalil kan? Dah clear dah? Okey, cuba kita. Yang lain-lain tadi yang jawab jin tu, tahu ke dalil ni? Dia tembak ke? Dia tembak. Okey, kita baca. Okay, kita baca ayat ni. Jadi sekarang ni semua dah sepakat dah. Iblis daripada bangsa apa? Jin. Okey. Kita baca sama-sama. Umar baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Jadi mungkin kat sinilah yang ada orang yang berpendapat malaikat jin ni bangsa malaikat sebab kenyataan pertama ni, betul? Kan? Dan ingatlah ketika mana kami telah berfirman memerintahkan malaikat untuk apa? Sujud kepada Adam. Jadi kita tengok, fasajadu illa. Jadi semua malaikat tu sujud, tapi iblis dia tak sujud. Jadi menggambarkan seolah-olah iblis ni daripada mana? Malaikat lah. Betul tak kenyataan ni? Jadi kenyataan ni memang dalam surah lain banyak. Surah Al-Baqarah kan ada dan sebagainya. Jadi kita rasa macam maknanya iblis ni malaikat lah. Malaikat yang tak nak sujud. Malaikat lain semua sujud. Malaikat ni je tak nak sujud. Betul? Itu yang menyebabkan adalah pendapat. Sebenarnya dalam kalau kita baca kitab tafsir pun ada yang kata macam tu. Jadi rupa-rupanya yang paling tepat adalah Allah jelaskan. Sebab tu Quran kena tadabbur dengan ayat yang lain. Tak cukup satu ayat ni jelas dengan ayat lain. Sebab tu kena tadabbur. Sebab tu apa jawapan dia? Kana minal jin. Kana ni kenapa? Kana ni rujuk pada seorang. Satu je. Kana dia dari bangsa jin. Okey? Jelas Inilah dakwaan yang tepat, bukan dakwaan. Inilah kenyataan yang paling
Tepat. Fafasaqa an amri rabbi. Lalu dia derhaka terhadap perintah Allah. Amri ni maknanya satu perintah Allah. Apa dia? Sujud ni je. Baik. Jadi di sini sebab tu menafsirkan apa sebenarnya? Iblis ni siapa? Ya, iblis jin tetapi makam yang telah dinaikkan. Sebab dia ni jin yang sangat taat. Yang hebat, yang taat sehingga kan dinaikkan makam sama dengan malaikat. Dan dia bersama dengan malaikat seolah macam itulah. Jadi bila arahan kepada umum, contohlah kat Malaysia ni orang apa? Orang Malaysia kita kata kan. Undang-undang Malaysia. Undang-undang Malaysia. Malaysia ni siapa dalam tu? Orang Melayu, Cina kan. Macam itulah kan. Tiba-tiba ada foreigner masuk sini. Arahan dia, undang-undang dia, semua Malaysia mesti buat macam ni. Kan? Termasuk sebenarnya siapa? Bangla semua sekali lah. Kena buat. Faham? Itu arahan macam tu. Faham konsep tu tak? Jadi arahan memang kepada malaikat, termasuk yang ada yang minoriti sekali lah buat. Siapa minoriti kat sini? Iblis. Tapi bukan bermakna dia malaikat. Dia adalah minoriti yang bersama malaikat yang kena buat arahan yang sama. Iaitu apa? Sujud kepada Adam. Dan dia enggan untuk sujud. Okey? Jadi jelas. Pertama, siapa iblis? Bangsa apa dia? Bangsa jin. Jadi bangsa dalam dunia ni ada berapa bangsa? Bangsa manusia kan? Dalam ini kita kira makhluk yang Allah cipta ni. Kan? Ada malaikat lagi. Ada jin lagi. Ada manusia. Syaitan? Syaitan perangai. Tepat. Perangai. Dah pernah dengar dulu kan? Syaitan ni perangai. Okey. Jadi syaitan tu sebenarnya adalah okey, saya tanya sekali pula. Syaitan ni pula dia jin ke manusia? Yalah, dia ni dia dua kan. Apa dalil dia? Surah 114. Ya, kita habiskan sikit Jadi Allah kata apa? Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu. Maka apakah patut kamu menjadikan dia ni iblis dan zuriatnya? Siapa zuriat iblis? Zuriat iblis jin ke manusia ke malaikat ke zuriat iblis? Zuriat iblis adalah jin. Zuriat iblis jin lah, dia kan jin. Zuriat dia jin. Jin yang berperangai syaitan. Jin yang berperangai syaitan semua tu zuriat dia lah tu. Okey. Jadi patutkah engkau menjadikan zuriatnya ni sebagai pelindung? Akhirnya ada orang minta pertolongan jin. Kan? Syaitan jin tu. Selain daripada Allah, wahum lakum adu, sedangkan dia ini adalah musuh bagi kamu. Inilah seburuk-buruk bi'sali zalimi dah badala. Inilah seburuk-buruk gantian yang dipilih oleh orang-orang yang zalim. Dia gantikan iblis jin ini, zuriat iblis ini disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kenyataan tentang syaitan ni adalah bukan jin dan bukan manusia, tapi dia perangai yang boleh melekat kepada jin dan manusia. Sebab dalam surah apa tadi, cikgu? 114. Jadi saya tak payah bagi jawapan dah sebab orang depan dah boleh bagikan jawapan kat saya. Okey, 114. Tapi dalam ni tak ada beritahu pun jin kan cikgu? Mana tahu jin? Tak ada beritahu jin? Allazi waswisu fi sudurin nas. Ni disebut al-waswasil khannas je. Okey, dia tapi tak sebut syaitan. Ada syaitan di sini? Syaitan ada? Tak ada. Macam mana ni? Ada tak dalil lain lagi yang lebih jelas menunjukkan syaitan ada dua, jin dan manusia? Ada tak? Hadis? Cuba dia. Puan Syah. Ingat. Puan Zah, Kak Zah. Ustazah Zah. Puan Husna, Puan Huda. Encik Firdaus. Ustaz Firdaus. Dan dalam Zoom, cikgu, ada jawapan tak? Yang ni jelas dia kata jin
Dia dua. Jin ni ada syaitan ni ada jin, ada manusia. Apa dalil dia? Cepat. Cikgu Raya, Ustazah. Tajilah. Cikgu Saudah. Umar. Doktor. Cikgu. Cuba buka surah 6. Dia bila dah tunggu tu bagi jawapan, baru melekat jawapan tu kan. Surah 6 ayat 112. Inilah tepat jawab. Jadi dia clear. Macam tadi pun dalil tu clear tak? Kana minal jin, clear. Macam itulah. Kita belajar cara macam tu. Okey. Dah dua dah kita bagi tahu Tadi apa dia? Iblis daripada siapa? Bangsa apa? Jin. Jawapan dia tadi surah berapa? Al-Kahfi ayat 50. Okey. Syaitan ni pula bukanlah bangsa jin atau manusia. Dia perangai yang boleh lekat kepada jin dan manusia. Okey. Cuba tengok surah ni. 6 ayat 112. Baca mah? Lain mah? Wasyayatin. Wa kadzalika okey. Wa kadzalika, dan demikian itulah kami telah pun menjadikan setiap nabi ada musuh. Setiap nabi ada musuh. Siapa musuh-musuh nabi? Bila sebut nabi maknanya apa? Mewakili siapa? Orang beriman lah tu. Yang mewakili pemimpin orang beriman semua adalah para nabi. Itu. Pemimpin orang beriman para nabi, mula daripada Nabi Adam sampai nabi-nabi semuanya. Ini adalah pemimpin siapa yang beriman, mereka berada di bawah lembayung ni, para nabi ni. Sedangkan pemimpin bagi yang lain pula di bawah payung siapa? Syaitan, iaitu iblis. Okey. Jadi nabi ni ada musuh yang memang inilah sunnatullah. Tak boleh nak diketepikan ataupun ditidakkan. Iaitu apa? Syayatin. Syayatin ni jamak kepada syaitan. Kalau satu syaitan, nama dia syaitan. Kalau banyak syaitan, nama dia apa? Syayatin. Boleh? Kalau dua syaitan? Ada ke? Kalau syaitan satu apa? Syaitan kan? Syaitan, syaitan tu syaitan. Kalau ni satu. Kalau dua syaitan apa apa dia? Syaitan. Ni lah kan? Syaitan. Ni dua ni. Kalau banyak syaitan, syayatin. Ni maknanya apa? Jamak Lebih daripada 3 lah. 3 ke atas. Lebih daripada 2 Lebih daripada 2. 3 ke atas Ni orang panggil ni apa ni? Mufrad. Ni musanna. Musanna ni mufrad. Yang ni nama-nama jamak.
Kalau bahasa Inggeris apa? Ni apa? Single, singular, lagi? Ni apa? Musanna tak ada bahasa Inggeris. Tapi kita boleh buat kan? Kita boleh buat kan? Dual kan? Kemudian plural. Okey. Dual. Memang tak ada tapi dalam bahasa Arab dia ada buat. Dia sebut dual lah. Jadi ni maknanya apa? Ramai ni. Syayatin. Dari kalangan apa? Al-insi apa? Manusia. Yang kedua, al-jinni apa? Jin. Manusia dan jin. Nampak Apa mereka buat? Dia punya orang kata base dia lah, orang kata. Dia punya keupayaan utama dia apa dia? Inilah kerja dia yang utama. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Apa tu? Yuhi apa? Kalau yuhi ni kita panggil wahyu lah. Dia bisik. Jadi dia beri wahyu lah. Jadi sebab itulah wahyu Allah bila tamat? 1445 tahun yang lalu wahyu Allah sampai situ je. Wahyu syaitan sampai sekarang. Cuba bayangkan berapa banyak. Kan? Wahyu syaitan tak pernah tamat sampai sekarang ni. Berterusan. Jadi wahyu yang datang dari Allah dah berhenti dah sampai 1445 tahun yang dulu tu. Jadi sekarang ni manusia dia duduk ke dia tinggal? Bila manusia tinggal je wahyu Allah, rupa-rupanya yang banyak berselirat dekat dia nanti wahyu apa? Wahyu syaitan. Bahaya tak? Tapi manusia perasan tak wahyu syaitan sedang berada dalam jiwa dia? Perasan tak? Tak perasan. Sebab apa? Sebab sifat dia apa? Ni urura. Urura ni sifat yang paling bahaya sekali. Ucapan dia tu urur apa dia? Memperdayakan. Ahlan. Ada ni Quran. Ada Quran dalam tu? Dalam app ada? Ada. Tapi tengok depan tak apa. Kita ada buku jap. Mana buku? Kita pakai buku ada apa? Satu set kan? Duduk sini boleh tak? Duduk sini boleh? Boleh okey. Buku. Ya. Okey. Jadi ini ayat ni nak cerita ketetapan Allah yang kita memang sebagai ujian kat kita. Jadi syaitan daripada jin dan manusia sebagai ujian buat kita. Sebagai ujian untuk inilah nama dia ujian, ada musuh yang akan berusaha untuk menghapuskan kita, merosakkan kita, menggagalkan kerja-kerja kita sebagai hamba Allah ni. Jadi walau syaa rabbuka ma fa'alu apa ni? Kalaulah Allah berkehendak, iradah dia ataupun masyiah. Allah ni dia ada masyiah. Ni kita kena faham Kehendak dan iradah Allah ni, masyiah dan iradah Allah ni tak ada siapa boleh dahului. Okey? Bila Allah dah cipta, Allah nak buat macam tu, kita hanya kena ikut sistem yang Allah telah tetapkan. Tak boleh kita dahului ataupun cuba untuk batalkan dan sebagainya. Jadi kalau Allah berkehendak, ma fa'alu, boleh saja Allah tak buat syaitan ni. Macam Allah buat apa? Allah tak buat kita ni boleh tergugat dengan syaitan pun. Macam Allah cipta malaikat lah. Malaikat, makhluk yang tak ada apa? Tak ada kedarhakaan langsung kan? Dah ada dah. Kalau macam tu baik kita semua jadi malaikat je. Kan? Apa gunanya manusia kan? Jadi beza ni, Allah berkehendak untuk apa? Cipta makhluk yang begini mukallaf sebagai ujian. Ifazarhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Tinggalkan, jauhkan diri daripada syaitan ni. Okey. Jadi kita dah tahu dua Tadi iblis daripada bangsa jin. Dalil dia? Cikgu? Surah Al-Kahfi ayat 50. Okey. Syaitan pula. Syaitan ni rupanya bukan bangsa. Syaitan ni perangai yang boleh melekat dekat dua makhluk. Makhluk apa? Jin dan manusia. Okey. Baik. Kita
Kita tengok kita punya. Satu lagi. Sekejap. Dalam ni ada tak? Okey. Kita terus kepada buku kita. Ni kita pakai buku 2 sekarang. Okay? Buku 2, muka surat 8. Baik, setelah moyangku Adam diciptakan. Ini seolah penulis nak bawa jalan cerita ni kita sendiri. Sekarang ni kita sedang interaksi dengan diri kita. Kita baca ayat ni. A'udzubillah kan. Sebab kita kata a'udzubillah, aku berlindung. Masing-masing sedang letakkan diri dia kat dalam cerita ni. Jadi setelah moyangku Adam diciptakan. Allah memerintahkan para malaikat sujud memberi penghormatan kepadanya. Lalu kesemua mereka sujud memberi penghormatan kecuali iblis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan babak ini, yang mana babak ni tahun bila berlaku? Sejarah ni bila berlaku? Masa Allah cerita. Yalah, bila tarikh dia? Jadi cakap apa? Wallahu a'lam. Tak tahu. Saya tak tahu. Allah semua cerita. Kita tahu benda ni berlaku, tapi secara tepatnya bila kita tak tahu berapa ratus tahun dulu ke, bilion tahun ke, kita tak tahu kan. Adalah manusia cuba kaji kan. Manusia ni ada Homo sapien, Homo erectus, Homo apa tu. Tapi kita jangan terlalu obses dengan benda tu. Itu kita bimbang juga. Memang macam mana pun manusia itu hanya teori je. Teori tak boleh jadi bahan yang apa dia? Fakta tak boleh. Okey. Kita tengok ayat surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 34. Terus kepada ayat 34. Boleh Mah baca Mah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama macam ayat tadi tak? Surah 18 tadi. Sama, sebiji ayat dia kat sini sama. Cuma dia ringkas, dia tak sebut iblis ni daripada bangsa apa. Jadi dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, lalu semua mereka ni sujud kecuali iblis. Yang mana iblis ni daripada bangsa apa tadi? Jin. Tapi dia duduk, kedudukan dia standing dengan malaikat. Sebab apa? Dia makhluk yang sangat taat. Sehingga makam dia dinaikkan sama dengan para malaikat. Lalu dia enggan untuk ikut perintah Allah ini. Kali pertama perintah Allah dilanggar. Kali pertama perintah Allah dilanggar. Satu je. Apa dia? Sujud. Jadi apa yang menghalang dia nak sujud? Sombong. Ya, itu permulaan. Inilah punca utama manusia tak nak ikut kebenaran. Jadi aba was takbar. Jadi dia enggan untuk ikut perintah Allah ni dalam keadaan kerana apa? Kerana dia sombong, istakbar. Wah, ni kita boleh kata dalam keadaan dia sombong. Dia enggan kerana apa? Dia sombong tadi. Wa kana minal kafirin. Jadi jadilah dia akhirnya orang-orang yang kafir, golongan yang ingkar. Jadi perintah Allah walaupun satu tak ikut, boleh jatuhkan kita jadi golongan apa? Jaga-jaga. Perintah Allah walaupun satu. Tapi apa dia? Bukan kerana jahil. Ingatlah tu. Ada orang dia tak buat perintah Allah sebab mungkin dia jahil. Dia dimaafkan lagi kena ajar dia. Sebab ada dalam ayat lain Allah tak akan hukum disebabkan kejahilan tu. Bila dia dah tahu dan dia memang tak buat, maka dia boleh jadi apa? Sama macam iblis, kafir dah. Walaupun berapa banyak? Satu je. Apa dia?
sujud kepada Adam. Ini satu perintah yang besar. Baik. Tengok balik buku kita. Seterusnya kata penulis, Iblis sejak dari awal penciptaan nenek moyangku, Adam dan Hawa. Ejaan Hawa ni apa? Dia ada Adam kan? Dan Hawa apa? Hawa. Hawa Adam, Hawa. Ha pedas tu. Jadi kalau kita tengok kat situ cara penulisan macam ni yang betul. Tengok H tu dia ada titik bawah. Bila H ada titik bawah maknanya itu ha pedas. Kalau H ni ada titik bawah, ini ha pedas. Tengok kat A belakang ni. Nampak ni ada koma macam ni kan? Ni kan? Ni apa panggil? Bahasa Melayu apa Ni. Yang ada tanda ni. Apa panggil Apa itu dah? Koma atas. Apostrophe. Jadi kalau ada, jadi kalau macam tu kan? Kalau ada huruf A macam ni, kemudian ada macam ni, dia macam ni, ini hamzah. Kalau macam ni, dia ada terbalik pula, ni ain. Kan ain macam ni kan? Ni ain, ni hamzah. Dia terbalik macam tu je. Boleh nampak? Jadi ni yang tepat cara nak tulis. Jadi kalau kita nanti kan ada dalam sekarang yang kadang-kadang viral tu, apa dia? Salah tulis Allah, kena Allah macam tu kan? Lepas tu dia pun tulis Allah macam mana? Macam ni pula dia tulis kan? Pun salah juga. Tak betul juga pun. Dia betulkan pun, dia pun tak betul. Jadi bahasa ni kadang-kadang bila ahli bahasa jangan terlalu memaksa sangat. Allah biasa je, yang penting kita sebut tu betul lah Allah. Kan? Tak ada masalah lah. Kalau nak betul-betul, tulis dalam buku tu betul. Allah yang betul macam mana? Macam ni. Ada L ni besar pula. Oh betul. Betul kan? Itu kadang-kadang saya tengok baru ni kan. Duk viral pula benda tu. Jangan salah ni nanti. Janganlah melampau dalam bab tu lah. Kalau nak tulis betul-betul. Betul-betul gunakan disiplin betul-betul. Insya-Allah kan. Insya dia kata apa? Tulis apa? Insya macam ni kan? Pun salah juga kan? Insya. Ni kena asing kan? Sya macam mana? Ni shin. Ni? Lepas tu hamzah macam mana? Kan? Macam ni. Kan jenuh tu nak buat macam tu. Jadi simple je lah nak mesej. Orang tahulah benda tu. Maklum dah. Jangan over sangat. Faham kadang kita benda-benda macam tu jangan terlebih sangat. Sebab yang lebih penting yang kita dulukan. Nampak tak? Okey, jelas ni. Jadi Ustaz Baharudin ni yang kita kena ikut dia satu, dia tulis tu dia sangat-sangat teliti buat macam tu. Kalau penulisan dia, kalau nama-nama macam ni dia memang akan detailkan. Kita je kena. Ni nama dia apa? Ni kita panggil apa? Dalam bahasa kita apa kita panggil? Lupa dah saya. Jadi nama dia kan dalam buku tulisan tu. Tak ingat nama dia apa. Apa dia? Transliterasi. Transliterasi okey. Baik. Jadi sentiasa iblis sejak dari awal penciptaan nenek moyangku Adam dan Hawa. Jadi bila kita nampak macam ni automatik kita sebut macam mana? Hawa ke Hawa? Hawa ke Hawa? Hawa lah, tengok macam ni, nampak dah. Jadi dengan tulisan macam ni kita boleh sebut dengan bahasa Arab yang tepat. Tapi kita kena tahulah dia punya simbol-simbol tu. Okey. Lagi sentiasa meremehkan kedua-duanya dengan mengkiaskan bahawa asal kejadiannya daripada api. Itu adalah lebih baik daripada tanah. Jadi kenapa, apa punca iblis ini dia enggan untuk sujud tadi, sombong tadi timbul sebab ada unsur peremehan. Sebab tu kita jangan remehkan orang. Sebab remeh punca kita sombong. Sebelum orang tu sombong, dia start apa dulu? Dia akan pandang rendah orang dulu. Kan? Sebab itulah tengok dalam ayat ni Allah tanya kepada iblis. Ini dalam surah
7 ayat 12 kan? Betul ke? Surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Kita buka dalam surah lah senang. Surah 7 ayat 12. Ayat 12. Baca boleh, Mak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Baik. Qala, kata Allah Subhanahu Wa Taala firman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Tengok jadi kita perhatikan. Allah firman apa? Ma mana'aka, apa ni? Apa yang mana'a apa? Menghalang, menahan engkau alla bahawa tidak engkau sujud iz ketika aku perintah. Tengok Allah dah kata dah ni, siapa yang perintah sujud? Pokok pangkalnya yang perintah tu aku. Allah perintah kan, bukan orang lain. Kalau orang perintah okeylah, tak apalah tak payah ikut. Jadi nak tekan kat sini, apa yang menghalangkan, yang menghalang engkau sujud ketika aku perintah engkau untuk sujud? Apa kata iblis? Dia dah tak fikir dah siapa perintah dah. Jadi kesombongan tadi menghalang seorang tu daripada apa? Daripada benda yang utama dia dah. Sepatutnya dia tak payah tengok buat kepada siapa kan arahan tu. Tapi dia tengok siapa yang perintah, Allah. Ketika ni apa dia? Hilang dah perkara tersebut. Biqala ana khairum minhu. Sebab itu maknanya sifat sombong ni dia tidak menjangkau siapa pun. Dia tak akan boleh ada golongan yang dijamin selamat daripada tu, tak. Dia boleh kena pada semua. Lepas tu jangan kita pelik. Kadang-kadang orang tu belajar agama kan, tapi dia boleh khianat orang contohnya. Sebab apa? Sombong tu kuasai dia sehingga dia lupa. Macam itulah iblis juga. Dah tebal dalam jiwa dia. Bahaya. Jadi orang tu baik-baik sangat pun, tapi bila datang penyakit sombong, dia boleh jadi sejahat-jahatnya. Macam iblis ni. Itu bahaya. Jadi apa dia kata? Kias dia ni, ini kias yang batil lah. Aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku daripada api. Sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Ini menurut pendapat dia sendiri lah. Ikut pandangan nafsu dia, dia lebih baik sebab api dia rasa lebih baik daripada tanah. Itu bagi dia. Jadi kias ni, ada tak Allah bagi tahu memang api lebih baik tanah? Tak. Api makhluk Allah, tanah pun makhluk Allah juga. Tak ada bezanya. Ini yang satu ayat. Cuba tengok lagi dalam surah yang lain. Boleh tambah. Buka surah sekejap Surah 38 ni dalam buku ni ada kat sini. Kan? Surah 38 ayat 75. Seterusnya 38 ayat 75. Jadi ingatlah sifat ni, sombong ni dia tak mengenal siapa pun tak mengenal siapa pun. Semua boleh kena. Bila dah kena, bahaya dah. Dia dah tak nampak lagi dah. Dia tak peduli siapa perintah dia dah. Tengok macam iblis ni. Habis. Hilang prinsip. Tu yang bahaya. Baik. Tengok ayat yang ke-75. Umar baca mana?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس أستكبرت أم كنت من العالين Seterusnya apa? Sambung ayat ke-76. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Iblis, wahai Iblis, apa yang menghalang engkau untuk engkau sujud kepada Adam yang aku cipta dengan tanganku sendiri ni. Adam ni dia special sikit, Astakbarta, adakah engkau sombong atau engkau dari golongan yang lebih tinggi? Ali ni yang lebih mulia, atau engkau merasa engkau ni lebih mulia? Apa kata dia? Rupanya dia bukannya sombong dan bukan rasa dia golongan lebih mulia, dua-dua sekali. Jawapan dia yang dia jawab ni sebenarnya dua-dua sekali. Memang dia sombong dan dia rasa dia mulia. Mana mungkin seorang tu sombong dengan merasa dia lebih rendah, tak? Sombong tu datang sebab dia rasa dia lebih baik. Tapi dia kata apa? Qala ana khairum minhu. Dia kata aku lebih baik daripadanya. Jadi jawapan ni menunjukkan dua-dua jawapan ni ya. Maknanya dia iakan kenyataan ni. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan engkau juga cipta Adam ni daripada tanah. Okey, dalam sebuah hadis, kita tengok sebuah hadis sekejap. Boleh muatkan hadis ni. Nabi sebutkan Sahih Muslim. Nampak tak? Okey ni. Ini bahagian ni. Hadis ni daripada dalam Sahih Muslim nombor 2996. Kita baca hadis ni daripada Aisyah. Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Mana dia? Telah diciptakan malaikat itu daripada cahaya. Okey, telah diciptakan malaikat itu daripada cahaya. Jadi ingat ini adalah akidah ahli sunnah kita. Bila ada dakwaan Nabi pun mencipta cahaya, itu palsu lah, tu batil lah. Janganlah ikut. Tak, yang cahaya malaikat. Kemudian wa khuliqal jannu mim marijin min nar. Apa ni? Dan diciptakan jin tadi daripada apa? Pucuk api, lidah api tu lah. Api yang dah tak nampak dia punya merah dia tu. Faham merah dia dah tak ada, atas tu lagi panas. Okey. Wa khuliqa Adamu. Sebab itulah jin ni tak nampak, kan? Samalah dengan malaikat. Wa khuliqa Adamu sebab dia punya bahannya tu memang bahan yang kita tak mampu nampak lah dengan mata, kan? Wa khuliqa Adamu, dan diciptakan Adam itu daripada apa yang disifatkan untuk kepada kamu dalam Quran, iaitu daripada apa? Tanah. Jadi inilah tiga makhluk Allah sebut, bahan-bahan yang Allah guna untuk cipta mereka ni. Pertama, malaikat daripada cahaya, jin daripada pucuk api tu, dan manusia daripada tanah. Baik. Dah tulis hadis ni? Siapa nak tulis boleh tulis. Ni dalam Sahih Muslim 2996. Salin tambahan. Dalam nota tu ada ke? Saya rasa tak ada.
Kan? Tambah kat situ. Okey, ada ni ke? Nak pinjam sama-sama. Ada aja bagi. Tulis dalam buku nak apa tak? Tambah kan. Boleh tulis buku awak tu. Guna je. Boleh. Nota dalam buku lagi senang kita buka-buka. Nampak dalam tu tambahan. Senang nak terjemah ni kan? Khuliqatil malaikah. Apa tu? Khuliqat. Diciptakan malaikat min nurin, dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan jin min marijin min nar, daripada pucuk daripada api. Wa khuliqa Adam, diciptakan Adam mimma usifa lakum, dari apa yang disifatkan kepada kamu. Nanti tulis-tulis terjemah tak tahu pula apa pula kan. Boleh semua? Okey dah. Sambung, kita masuk balik dalam ni. Nota 10.30. Baik. Inilah akhirnya timbullah kesombongan iblis tu. Akhirnya rupa-rupanya inilah ujian kepada, sebenarnya inilah ujian Allah kepada iblis. Adam merupakan ujian kepada iblis sendiri, dan akhirnya iblis gagal dah. Baik. Saat ni sebenarnya iblis dah dihukum oleh Allah dah. Dia dah jadi ahli apa? Dah jadi ahli neraka dah. Okey, iblis. Sebab tu antaranya juga sebab tu nama dia iblis. Iblis maknanya berputus asa. Dia dah putus asa daripada rahmat Allah. Iblis ni antara makna dia ablasa, maknanya apa? Dia dah putus asa daripada rahmat. Jadi bila dah tahu dah dia memang ahli neraka dah. Jadi apa dia buat? Timbullah hasad dia sekarang ni. Jadi daripada sombong, remehkan tadi, kemudian baru timbul apa? Hasad, dengki. Jadi hasad pertama adalah hasad iblis kepada Adam. Okey? Itu hasad pertama yang berlaku dalam sejarah kehidupan. Sejarah kehidupan manusia ni. Hasad pertama, hasad iblis kepada Adam. Baik, tengok. Sebab itulah, apa kata ni? Penulis kata, bahkan setelah berputus asa daripada rahmat Allah. Ini nama iblis tu sendiri, makna dia yang ni. Apa ni? Tulis kat sini. Ambil buat kurungan ni. Inilah iblis. Apa iblis? Putus asa daripada rahmat Allah. Sebab Allah dah kata dah, kamu dah dihukum dalam neraka. Okey? Jadi makhluk yang dah tahu dia tu ahli neraka, siapa? Iblis. Okey? Jadi sekarang ni bila dia dah tahu, apa dia buat? Ni hasad iblis. Hasad iblis ni hasad ada 3. Hasad dia ada 3. Tulis je. Pertama, hasad yang pasif tau. Hasad yang pertama ni hasad iaitu seorang tu dia inginkan nikmat pada orang lain tu hilang. Itu je. Nombor 1. Hasad pertama yang paling ringan, dia dengkikan orang tu, dia nak nikmat orang lain tu hilang. Okey? Itu pertama. Yang kedua, wa min syarri hasidin, tu hasidin je. Itulah dia, wa min syarri hasin. Hasid tu dalam surah apa? Surah 113 ayat berapa? 4. Ni kan. Ini hasad pertama. Dia hasad je, iaitu dia nak nikmat orang lain tu mudah-mudahan hilang je. Okey. Hasad kedua, dia buat kerja pula. Iza hasada maknanya apa? Dia nak nikmat orang lain hilang, lepas tu nikmat tu dapat kat dia. Pindah ke dia. Okey. Yang keberapa tu? Yang kedua. Dia nak nikmat orang lain hilang. Nikmat tu pindah kat siapa?
dekat dia. Yang kedua. Jadi dia buat kerja lah. Rupa-rupanya apa kan kalau dalam cerita-cerita drama kan, rupanya angkara dia rupanya tiba-tiba dia yang kaya, orang tu miskin kan. Oh, rupanya dia buat baik dengan orang tu kan, rupanya. Itulah kalau cerita macam itulah. Hasad ni, hasad. Yang ketiga, inilah hasad iblis yang paling tinggi sekali. Apa dia? Dia nak nikmat hilang kan. Dia tak nak pun nikmat orang tu. Dan dia nak orang tu apa? Binasa, dapat hukuman macam dia juga, sakit sama-sama. Oh, ni lagi dahsyat. Dia nak apa? Nikmat dia hilang. Kemudian, apa dia? Orang tu dapat sakit macam dia juga. Iaitu masuk neraka. Sama macam dia. Dapat? 3. Apa pertama ni? Ingat nikmat orang lain hilang. Lagi kedua? Pindah kat dia. Yang ketiga? Dia nak nikmat tu hilang. Lepas tu sama-sama sakit, sama-sama binasa juga. Itu yang ketiga. Itulah iblis. Dia nak semua masuk neraka sama-sama ramai-ramai macam dia. Okey. Dalam surah 35 ayat 6. Tu jawapan dia. Iblis punya hasad. Surah 35 ayat 6. Surah 35 ayat 6. Ni hasad dia. Hasad yang baik ada tak? Ada? Apa hasad yang baik? Macam mana? Jangan pandai macam saya tak pandai. Jangan. Okey, tengok ayat ni. Kita baca Umar macam mana? Ni hasad iblis, dan hasad ni dipindah kepada semua dia punya anak buah dia. Semua anak buah dia syaitan ni semua dipindahkan sama je. Cita rasa yang sama. Okey. Baca Umar. Nampak? Sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh kamu. Maka jadikan dia musuh. Apa dia? Kerja dia apa? Innama yad'u hizbahu. Dia nak ajak orang-orang yang jadi golongan dia tadi sama-sama masuk neraka. Bukannya dia nak apa? Dia nak kebaikan orang pindah kat dia lepas masuk syurga, tak? Tak nak pun. Dia nak masuk neraka, semua orang masuk neraka macam dia. Dia bayangkan. Kan? Itu hasad yang sangat dahsyat. Sebab tu jadikan dia sungguh-sungguh musuh. Okey. Jadi sekarang ni apa permintaan dia pula kepada Allah? Okey. Lalu ia memohon dipanjangkan umur. Tadi saya kata ada hasad yang baik kan? Dalam hadis Nabi. Kita tengok sebuah hadis. Saya kongsikan hadis ni. Nabi kata, apa dia? Illa fi Sahih Muslim. Ni dalam Sahih Muslim nombor 815. Hadis daripada bapa kepada Salim. An Salim an abihi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kita baca hadis ni. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Quran
fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi ni hasad yang dibenarkan. Nama dia, ada istilah dia, ghibtah. Hasad yang baik nama dia apa? Ejaan dia macam mana? Ghaba ta marbutah. Nama dia ghibtah. Ni maksudnya apa? Hasad yang baik ni macam mana? Pertama, dia nampak nikmat orang, dia seronok, dia suka orang tu kekal dengan nikmat tersebut dan dia harap mudah-mudahan nikmat tu juga dapat pada dia. Okey. Itu hasad yang baik. Apa dia? Dia nampak nikmat orang kan? Dan dia dia kagum dia dengan orang ni dan dia harapkan nikmat orang tu kekal dengan orang tu dan dia pun dapat nikmat tu juga. Boleh? Kalau dia harap nikmat orang tu hilang, pindah kat dia tu nama hasad yang mana? Yang ke bawah tadi. Dah lain. Faham Dia nampak, dia tengok nikmat orang dan dia sangat suka. Kenapa? Dengan nikmat tu dia ada apa? Dia ada inspirasi. Ni nama dia inspirasi lah. Hasad macam ni. Motivasi untuk dia jadi macam tu. Apa dia? Dua je yang boleh. Dua je. Apa dia? Nabi sebut. Jadi tidak boleh hasad yang macam ni, hasad yang baik ni, melainkan dua saja perkara. Apa dia? Seseorang yang Allah berikan dia Al-Quran. Seseorang yang Allah beri dia ilmu Quran. Lalu dia buat apa dengan Quran tu? Yaqumu bihi. Apa tu? Dia menegakkan apa? Ajaran dia lah. Dia tegakkan ajaran dia, disampaikan peringatan dalam Quran tu. Dia jadi orang yang menyampaikannya. Bila dia dah sampaikan? Siang, malam dan siang. Maknanya malam dia fikirkan macam mana untuk dia buat persiapan untuk esok hari. Malam dan siangnya dia menyampaikan, dia berdakwah dengan Quran. Ini orang yang Nabi kata, Nabi suruh apa? Hasad dengan dia. Jadikan ini inspirasi. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, dan seorang yang dia tak ada ilmu Quran, dia mungkin dalam bab ni dia lemah, dia kurang. Tapi dia ada bab yang lain, apa dia? Dia ada harta tapi dia buat apa? Dia infak. Maknanya apa? Macam mana dia boleh infak harta dia? Infak ni maksud fi sabilillah. Dia belanjakan. Jadi di sini sebenarnya dalam hadis ni dia ada susunan dia, tengok. Susunan apa dulu? Susunan pertama. Hasil ilmu orang ni menegakkan ni, orang ni tegakkan Quran, maka menghasilkan orang yang ada harta lalu dia nak infak untuk tolong. Itulah dia. Tanpa orang ni sampaikan ilmu ni, tak akan hasilkan orang yang macam ni. Tanpa orang yang ajar yang ni, yang dia yaqumu bihi Quran ni, tak akan hasil orang yang yunfik, tak akan hasilkan. Nampak tak? Dia saling berkaitan. Suatu hadis ni tak akan mula dengan ni dulu, melainkan dengan ni dulu. Jelas? Jelas? Jadi dia ada harta lalu dia tahu macam mana nak buat harta ni, diinfakkan untuk tolong golongan yang apa ni? Yaqumul Quran ni. Ana al-laili wa ana an-nahar. Malam dan siang. Itulah dua golongan yang patut kita ada rasa apa? Iri betah ni, hasad ni. Okey? Boleh semua? Iri betah. Okey. Baik, jadi iblis tadi hasad yang keberapa? Jadi ada 4 lah kategori hasad. Hasad yang paling mulia, yang pertama kan? Yang kedua yang tak boleh ni, apa tadi? Yang pertama tadi? Yang ketiga tadilah, yang keempat iblis. Yang last sekali, yang paling teruk. Baik. Lalu ia mohon dipanjangkan umur supaya dapat terus memperdayakan manusia. Apa kata iblis? Kita baca ayat ni, Umar. Ni surah berapa ya? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 14 hingga 15. Okey, baca mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. قال إنك من المنظرين Jadi kata iblis ni, dia berdoa, dia minta pada Allah ni, anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzir, tangguhkanlah aku sampailah hari mereka dibangkitkan. Kita tengok dalam surah 7 ayat baik, kita cuba tengok daripada ayat 13. Jadi Allah berfirman dalam ayat ni, setelah dia sombong tadi, enggan, tengok ini Allah hukum dia. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ini hukum Allah kepada iblis, akhirnya dia tak akan masuk syurga dah. Allah dah suruh dia apa? Maka turunlah kamu daripada syurga ni. Ni adalah kenyataan kepada iblis seorang. Fahbit seorang iblis. Daripadanya, maka tidak layak untuk kamu ada dalam syurga ni. Sebab apa? Orang yang sombong ni tak ada duduk di tempat dalam syurga. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, apa dia? Apa hadis tu? Minal kibri, apa hadis, saya lupa hadis tu. Tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi apa dia? Mithqalan, satu daripada kesombongan. Sekejap. Mithqala dzarratin minal kibr. Disebut hadis. La yada man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ni dalam Sahih Muslim. Boleh ambil? Nabi kata dalam hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim. Dia baca, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga barang siapa yang dalam hati dia ada sebesar zarrah daripada kesombongan. Zarrah pun tak boleh, sebesar zarrah pun tak boleh. Okey. Dah. Jelas? Okey. Saya boleh tutup dapat dah ambil snap gambar Baik. Jadi sebab itulah akhirnya apa? Fakhruj innaka, maka keluarlah, berambuslah. Allah kata, keluarlah sesungguhnya engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang hina. Saghir ini yang hina. Maknanya bukan iblis seorang maknanya. Ni masa ni cerita dia iblis. Betul tak? Cerita dia sekarang Allah hukum iblis seorang. Tapi bila masuknya ni, saghir ini jamak ke seorang? Maknanya apa? Ni ada tanda-tanda apa dia? Alamat apa? Lepas dia nanti memang Allah dah tahu dah, ramai akan ikut jejak dia. Ramai akan ikut jejak dia. Saghirin. Okey. Engkau dari kalangan orang yang sahih. Dia yang mulakan dan akan ramai ikut jejak dia. Baik, apa selepas ni dia kata? Dia dah putus asa dah. Dan dia dah tahu dah tempat dia di mana. Okey. Kemudian apa dia nak buat? Apa misi dia? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu dia minta pada Allah apa dia? Tangguhkan aku sampailah tempoh hari mereka dibangkitkan. Siapa mereka ni? Anak-anak Adam ni lah. Sekarang ni mereka ni belum wujud lagi. Adam je seorang ni, peristiwa ni sekarang baru berlaku. Dia dah tahu dah nanti Adam ni macam dia juga ada zuriat. Ada zuriat yang akan ramai. Jadi dia kata apa? Sampailah mereka nanti dibangkitkan. Jadi sekarang ni iblis ni beriman tak dengan hari akhirat? Beriman. Itulah dia kan. Walaupun dia tahu berlaku, akhirat ni beriman,
Tapi kesombongan tu telah pun menjadikan dia ni apa? Kafir. Qala innaka, apa Allah kata? Innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk dari kalangan makhluk yang ditangguhkan tempohnya. Okey. Baik. Jadi Allah berikan tangguh kepada iblis. Okey, sekarang ni iblis daripada kalangan apa tadi? Jin. Betul? Jin ni semua akan ikut cara iblis ke tak? Semua jin jahat tak? Mana tahu? Pernah jumpa? Apa dia kata surah jin? Apa jawapan dalam surah jin? Cari. Baguslah, saya dah tak payah bagi jawapan dah. Semua dah pandai dah, bagus. Alhamdulillah. Surah jin. Ayat 1. Okey, ni hanya gambaran jin beriman kan? Ayat lain? Tengok surah jin ni, ayat berapa? Surah jin. Ayat 14. Inilah kenyataan dia tu. Ayat 14. Kan? Sekejap dia ada lagi ayat. Daripada sini. Ayat 11 pun boleh. Cuba baca. Mau baca mah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apa dia? Dan bahawasanya kami dari kalangan kami ada yang soleh, ada yang baik. Wa minna duna zalik, dan ada yang soleh, ada yang tak baik lah. Ada yang jahat. Kami ada yang baik, ada yang jahat. Ini siapa yang bagi tahu ni? Siapa yang bagi tahu? Jin. Jadi kalau kita nak tahu jin, nak cari jin nak bagi tahu ke ataupun biar Allah kabarkan? Jadi apa yang Allah kabarkan ni yang sah. Kalau jin kabarkan pula, kan ada orang dia jumpa jin dia tu. Tu tak boleh percaya kan. Cukup yang ada dalam wahyu ni Allah sendiri. Ni pendedahan jin sendiri, dan Allah maknanya menunjukkan apa ini yang benar. Sebab Quran hanya datang yang hak, bukan yang batil. Kalau nak tahu cerita benar tentang jin, buka surah Al-Jin. Okey. Jadi kunna tara'iqa qidada. Kami ni ada apa? Macam-macam jalan yang pilih masing-masing. Jadi jin juga makhluk yang boleh pilih jalan dia. Nak ikut dia punya ketua syaitan dia ataupun nak ikut jalan Rasul dari kalangan manusia. Okey. Jadi seterusnya sambung tekadnya supaya tengok dia ini minta tangguh ni sebab apa? Supaya Bani Adam menjadi kufur dan tidak bersyukur kepada Allah. Kata iblis dalam ayat seterusnya, ayat yang ke-16 sambungan dia. Ayat yang ke-16 surah berapa ni? 7. Macam mana? Apa ni dia kata? Tengok Qala fa bima aghwaytani. Apa ni? Iblis jawab kepada Allah. Maka disebabkan engkau yang hukum aku sesat. Aghwayta ni engkau telah hukum dia. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Pasti benar-benar aku akan aq'uda. Aq'uda ni perkataan duduk.
Maksudnya setiap kita ni, jalan-jalan manusia ni ada syaitan jin yang duduk, diarahkan untuk duduk tu. Nanti kita tengok dalam sebuah hadis. Mereka ni kerja dia terancang. Terancang dan sentiasa sibuk buat kerja. Kita je tak perasan, kita pun relax je. Jadi aku akan duduk di setiap tempat mereka ni untuk menghalang mereka dari jalan engkau yang lurus. Ni kata iblis. Okey. Seterusnya ayat yang ke-17. Sambung baca Mah. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, belakang mereka, wa an kanan mereka, an syama'ilihim, dan kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka ni tidak bersyukur. Baik, kita tengok. Itulah kerja syaitan ni. Dalam ayat lain cuba tambah sikit dalam surah 15. Surah 15. Ayat yang ke 39. Sama juga ayat tu lebih kurang. Semua macam mana? Baik. Qala rabbi bima aghwaytani. Sama. Disebabkan engkau yang hukum aku ni telah pun terseleweng, sesat. Ini satu lagi. Tadi dia kata duduk-duduk. Yang ni maksud dia apa? La uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan hiaskan mereka ini. Iaitu hiaskan keburukan tu menjadi nampak baik. Dunia ni nampak macam indah sangat sehingga manusia lupakan syurga tu. Tinggalkan. Jadi aku akan hiasi mereka di bumi ini dan aku akan ughwiyannahum ajma'in, akan selewengkan mereka semua. Inilah tekad iblis. Bahkan sumpah iblis yang macam ni sebenarnya dalam ayat lain, dia sumpah tu lagi dah dahsyatnya, dia sumpah dengan kemuliaan Allah sendiri. Dalam surah 38. Cuba buka. Surah 38. 3 ayat, 2 ayat saya bagi tambahan. Ayat yang ke-82. Jadi boleh buka tadi surah apa mula-mula? Surah Al-A'raf tu. Kita kena masuk surah Al-Hijr tadi, kemudian masuk surah ni. Baca mah. Kata iblis apa dia?
Ni B ni waw qasam. B qasam, sumpah. Demi apa? Izzatikah? Demi kekuasaan engkau, demi kemuliaanmu. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi iblis ni bersumpah demi Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Itulah kata tekad iblis yang sangat-sangat kuat. Kalau ikut logik lah kan, iblis ni sepatutnya dia dengki dekat siapa je? Adam. Adam seorang dah lah. Tapi sampai mana? Semua sekali ya. Baik. Sampai kiamat, sampai kiamat. Okey, siapa yang hidup lama ni? Semua jin hidup lama tak? Iblis saja, yang lain mati juga. Yang lain mati juga.